Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak bincang pasal tajuk 11.3 pecutan graviti dan juga jatuh bebas. Hari ini tajuk dia hanyalah pecutan graviti dan juga bebas. Apa itu pecutan graviti dan apa itu jatuh bebas? Okey, dekat sini kita tengok apa itu pecutan graviti. Sebut saja pecutan graviti adalah G sama juga dengan 10 ms-2. Okey, 10 ms-2, ms-2 itu adalah pecutan. Okey, pecutan graviti adalah pecutan yang dialami oleh semua objek di atas muka bumi ini yang mana dia mempunyai daya tarikan ke arah pusat graviti bumi. Maksudnya dekat sini, apa benda yang jatuh, apa benda yang bergerak di atas muka bumi ni ditarik oleh daya graviti bumi. Okey, jadi kalaulah kata kamu duduk di bangunan tinggi, jadi kamu lompat, kamu tak akan terbang ke atas, tapi kamu akan jatuh ke bawah. Kenapa kamu jatuh ke bawah? Kerana kamu ditarik ke arah pusat graviti. Kat mana pusat graviti kita? Pusat graviti kita adalah di tengah-tengah pusat bumi. Di situlah mempunyai daya graviti bumi. Okey, kalau kamu duduk di atas bukit yang tinggi, daya graviti itu adalah lebih lemah dibandingkan kamu duduk berdekatan dengan pusat bumi. Okey, so itu yang kita panggil sebagai pecutan graviti. Maksudnya apabila sesuatu objek itu jatuh dan bila dia jatuh itulah yang kita panggil sebagai pecutan graviti. Okey, satu kita tengok daya graviti menyebabkan sesuatu objek sentiasa jatuh ke bawah. Dia akan jatuh ke bawah disebabkan daya tarikan graviti. Objek yang jatuh akibat daripada daya tarikan graviti akan mengalami pecutan graviti. Pecutan tu maksudnya dari atas dia duduk, dia jatuh ke bawah. Jadi dari mula daripada dalam keadaan dia pegun dan dia bergerak ke bawah, itu dipanggil sebagai pecutan sebab dia ada hal laju awal dan dia ada hal laju akhir. Jadi hal laju akhir dengan hal laju awal, hal laju akhir kita tolak dengan hal laju awal kosong sebab dia duduk senyap kan. Lepas tu kita bahagi dengan masa. Dapatlah kita pecutan graviti. Jadi kat sini simbol pecutan graviti kita panggil kita guna G kecil. Okey, dan nilai pecutan graviti bumi adalah G sama juga dengan 10 ms-2. Okey, pecutan graviti pula tak sama di setiap tempat. Kalau kat planet lain, pecutan graviti dia lain pula. Okey, kalau dekat bumi, pecutan graviti kita adalah 10 ms-2. Maksudnya di sini 10 ms-2 adalah pecutan graviti bagi seluruh benda di atas muka bumi, termasuk habuk ke, ayak ke, cecair ke ataupun wap, semuanya mempunyai pecutan graviti yang sama, iaitu 10 ms-2. Tapi kalau kita duduk di bulan, pecutan graviti kita tak sama macam di bumi. Kalau di bulan kita bahagi pula dengan 2. Okey, dibahagi pula dengan 5, sorry. Jadi pecutan graviti di bulan 10 kita bahagi dengan 2. Dibahagi dengan 5, sorry. Dibahagi dengan 5. Jadi kita punya pecutan graviti di bulan adalah 2 ms². Okey? Okey. So kita teruskan pula kat sini. Apa itu jatuh bebas? Jatuh bebas adalah apabila objek itu jatuh dari satu tempat ke bawah. Dia jatuh ke bawah dan dia di bawah dan dia dikenakan oleh tindakan daya graviti. Daya graviti yang menariknya jatuh ke bawah. Itu yang dipanggil sebagai jatuh bebas. Okey, sebagai contoh, sehelai bulu burung tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Okey, sebab apa? Sebab dia duduk dalam macam dalam bumi ni dia ada udara. Jadi dia tak boleh jatuh bebas kerana dia ada rintangan udara.
Tapi kalau kita pergi dekat planet lain, bolok itu bila bulu tu kalau kita jatuhkan dia tak ada rintangan udara. Jadi dia akan jatuh dengan bebas. Okey. So, seterusnya kita tengok objek yang jatuh bebas. Okey, pecutan gravitinya adalah sama. Macam saya sebut tadi, setiap objek yang ada atas muka bumi ni, even habuk ke, kuman ke, apa saja, semuanya akan jatuh pada pecutan graviti yang sama, iaitu 10 ms kuasa 2. Tanpa mengira jisim dan bentuk dia. Biarlah bentuk dia macam mana, aerodinamik ke, dia tajam ke, dia lonjong ke, dia bulat ke, jisim dia berat ke, jisim dia ringan ke, tapi dia punya pecutan adalah sama. Cumanya sekarang kita tak boleh dapat objek jatuh bebas disebabkan kita ada rintangan udara. Sebab bumi ni ada udara oksigen, karbon dioksida. Okey. Tetapi, tengok sini nah. Tetapi jatuh bebas hanya boleh berlaku dalam keadaan vakum. Okey, vakum. Dalam keadaan vakum. Apa itu vakum? Vakum adalah keadaan di mana kawasan ataupun tempat tu tidak mempunyai udara langsung. Okey, iaitu di dalam ruang yang tiada udara. Jadi, bila dia tak ada udara, maksudnya dia tak ada rintangan udara. Jadi, di dalam kebuk vakum, sehelai bulu ayam dan bola bowling akan dijatuhkan dari ketinggian yang sama dan akan mendarat pada masa yang sama. Jadi, lepas saya tengok, saya terangkan pasal jatuh bebas ni, saya akan tunjukkan awak tentang video yang menunjukkan perbezaan antara jatuh bebas pada keadaan vacuum dan jatuh bebas tanpa keadaan vacuum. Maksudnya satu jatuh bebas dalam keadaan vacuum, tak ada udara, dan satu lagi adalah dalam jatuh bebas dalam keadaan vacuum, maksudnya tak ada udara. Dia ada perbezaan dia.